Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Semoga anda sidang yang pendengar pada kuliah musim Covid ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini selesai kita mengerjakan ibadat Ramadan, puasa Ramadan. Jadi ialah 3 hari letih, sebab nak membiasakan dengan berlapar tu bukan senang. Macam-macam lah perasaan itu, perasaan ni, musim Covid ni pula. Teringat itu, teringat ni, yang mana yang berada di kawasan zon merah pula. Ingat macam-macam. Semua ni sebagai ujian kita. So jadi kita ingat Covid ni bukan senda gurau, dia ujian Tuhan. Kita kena pegang tu. So insya-Allah Allah yang tentukan apa yang akan berlaku atas kita. Kalau kita pegang betul-betul dengan Allah, insya-Allah selamat daripada bala musibah yang Allah hantar kepada kita tu. So persoalan dia, macam mana kita nak pegang dengan Allah dan Rasul? Itu yang saya selalu tekan bab ni. Kan, pegang dengan Allah dan Rasul. Sebab kalau kita tinggal Allah, tinggal Rasul, macam mana? Ni yang kita kadang-kadang kita kena ada ilmu yang kita nak mengaji. Kan? Tujuan mengaji ini sebenarnya nak memahami. Bila sebut pegang Allah tu macam mana? Nak duduk dengan Allah tu. Sentiasa kita tu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Nabi. Ini satu benda yang rumit kalau kita tak mengaji, kalau kita tak biasakan diri kita duduk macam itu, jadi kita leka. Kita hanyut. Tak tahu apa benda kita hanyut. Sedar-sedar umur kita dah tua dah. Baik, so ringkasnya malam ni saya nak sambung lagi yang semalam punya, iaitu tentang kita belajar tentang hukum 5 ahkamul khamsah tu. Kita masih dalam fiqh lagi. Saya ingat saya nak selesai dulu yang ni. Kita masuk kepada mabadi tauhid pula dan seterusnya kepada mabadi ihsan tu. Jadi di sini bila kita sebut dalam hukum syarak ni, kita nak kena faham dah. Apa makna syarak tu? Syarak tu ialah hukum Allah yang bersandarkan kepada ajaran agama Islam. Maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi kepada kita, itu dipanggil hukum syarak. Jadi hukum syarak ni hukum Allah Ta'ala. Bila hukum Allah Ta'ala, kita hamba dia, kita kena buat hukum-hukum Tuhan ni. Macam mana kita nak duduk dalam keadaan nak duduk dalam hukum Tuhan ni? Sebab bila kata hukum Allah ni, hukum ni dia berjalan setiap saat, setiap waktu. Dia tak kira waktu, hukum tu berjalan. Dan ada hukum-hukum dia pula ke situ. Kalau orang sakit nak solat macam mana? Solat kena solat. Macam tu contoh. So, jadi yang kita nak belajar, kita nak memahami dekat mana hukum tu. Yang kita duduk dalam hukum tu. Jadi dipecah kepada 2 bahagian hukum ni. Yang pertama sekali dipecah kepada hukum hukum at-taklifi atau disebut at-taklifiyah, ini hukum yang perintah Tuhan tu. Yang perintah dan larangan itu. Yang keduanya tentang hukum wad'i atau wad'iyah ni, ini penetapan hukum tu. Macam mana kita nak melaksanakan hukum tu, syarat dia, sebab dia, apa semua tu. Tu ini. So jadi ini yang bahagian yang hukum. Jadi saya sebenarnya suka peringat balik, ulang balik. Kenapa ulang balik? Tak ingat. Kalau tak ulang balik ni tak ingat. Jadi bila masuk dalam ilmu ni, kita kena ulang-ulang balik. Walaupun video tu, slide tu mungkin slide yang berulang kali, tapi kita tak ingat. Kita akan lupa. Pasal apa? Kita ni manusia. Al-insan, lupa, lalai, ghaflah, leka. Itu kita. Jadi kita perlukan reminder, peringatan nak faham tu. Kemudian dalam tu ada kadang-kadang disebut dengan syariat. Apa dia syariat pula?
Syariat ni adalah mazhab yang Allah jalankan untuk makhluknya. Peraturan-peraturan tu. Yang Tuhan sebut dalam Quran tu, kesudahannya. Kami jadikan engkau, wahai Muhammad, dan utuskan engkau menjalankan satu syariat. Ya, satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Itu syariat dia. Manakala syarak ni, hukum Tuhan tu. Begitu. Simple-simple kita bagi faham gitu balik. Kemudian, yang pekahnya pula, semalam kita dah belajar dah. Faham. Mana pakeh tu, faham. Nak memahami ilmu yang kita belajar ni, macam mana nak melaksanakan segala amal-amal kita ni. So di sinilah perlunya penjelasan, panduan macam mana nak tengok. Sebab tu saya suka bagi CD, bagi slide ni. Bila tengok slide ni, nampak jelas sikit. Walaupun slide tu mungkin ada, dah tengok dah slide ni. Memang dah tengok dah. Sebab apa tengok dah? Sebab nak bagi ingat. Bila kerap kali tengok, barulah kita nampak, ni yang kita dah belajar. Yang ni kita dah belajar. Ni kita sedang belajar balik. Ini kemarin. Tak salah tengok pun saya rasa. Kalau daripada tengok benda mengarut tu, baiklah tengok slide ni. Bulan-bulan kali tengok balik. Bagi kita nak ingat balik kat mana yang kita nak kena belajar ni. So jadi saya remind sekali lagi. Kita ni dalam bidang fiqh lagi. Malam ni kita masih di bahagian hukum 5 tu. Bahagian hukum syarak. Hukum syarak kita nak pergi kepada yang pertama dulu. Iaitu bahagian bahagian hukum 5. Hukum 5 tu bagi nampak dulu macam mana hukum 5 ni. Ni katakan 5 tu kat mana hukum 5 ni? Duduk kat mana? Kan? Pernah mengaji tak dulu? Dulu? Orang kata dulu-dulu. Pernah mengaji tak? Tak apalah. Kita cerita ni. Saya anggapkan ini macam kita masuk kelas. Saya tak kata ada yang pandai, ada yang jahil. Saya anggapkan benda ni masuk kelas. Jadi nak kata orang jahil, mungkin dia faham ilmu. Nak kata orang pandai, mungkin dia tak praktis pun. Dia tahu dia buat tak peduli je. So dekat sinilah peranan kita. Kita duduk sekali, kita sama-sama belajar. Macam mana kita nak pergi lebih jauh lagi memahami tentang hukum syarak ni. Jadi saya rasa dalam setiap malam, kita korbankan masa kita, berjaga, bersentang mata, nak mengajikan ilmu macam ni kan. Walaupun tak apalah yang tertidur, terlena tu macam mana nak buat. Memang dah puasa. Tadi tak cukup tidur lah, letih lah semua kan. Ini kita pun faham, tak apa. Okey je, saya insyaAllah. Saya pun tak nak panjang-panjang. So kuliah ni saya cuba pendekkan. Kalau sebelum ni kita ada masa panjang. Ini kita pendekkan sikit. Kita cerita berpandukan slide tu. Okey, kamu semua boleh tengok macam ni. Macam ni. Nak bagi nampak tu je. Macam nak bagi faham tu je. Anda faham tu, insyaAllah kita akan perlahan-lahan gerak ke depan sampai selesai bab hak fardu ainnya. Hak fardu ainnya. Hak fardu kifayah tak payah. Itu biarlah qadi ke ulama ke mufti, kita bukan bidang. Ini pening kepala kita nak faham ni. So kita mulakan ini dulu malam ni, insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So jadi kita ke hukum syarak. Kita lihat bagaimana ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh ni, mereka ni membahagikan hukum kepada dua bahagian besar. Banyaklah kalau nak tengok daripada Imam Syafi'i tu sampai ke sekarang ni, memang ramailah sangat ulama-ulama yang besar tu yang masyhur seperti Imam Nawawi apa semua tu. Kan? So ni ulama-ulama yang besar yang mengikut mazhab akan Imam Syafi'i. So mereka ni dia bahagikan kepada dua hukum, dua bahagian besar hukum ni. Nak mudah bagi kita faham. Yang pertama dinamakan taklifi. Apa dia taklifi ni? Taklifi ini ialah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Okey. Yang ini semalam kita dah bincang semalam. Yang mana saya bawa dalam pengertian Ahkamul Khamsah tu, boleh rujuk balik tengok. Yang semalam tu, apa maksud taklifi tu. Dalam tu terkandung akan 5 hukum, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ni dinamakan Ahkamul Khamsah, yang hukum taklifi ni, hukum 5. Dalam tu ada 3 bahagian. Saya pecahkan dalam slide tu kalau tengok. Perintah, iaitu wajib dan sunat. Ni perintah. Larangan, haram dan makruh. Pilihan, harus.
So ada 3 bahagian. Saya rasa very clear. Nampak tak? So kita nampak, kita selepas ni nanti kita tak nampak lagi dah. Sunat tu macam benda yang remeh-temeh kan. Nak buat tak buat sudah. Sebab kalau kita faham hukum betul, sebab sunat ni dia duduk di bawah dengan, dia duduk sekali dengan wajib. Sebab dia ni sunat adalah tetamu kepada yang wajib. Tetamu tu dekat lah. Jadi kalau wajib buat, sunat ni walaupun dia kalau tinggal dia tak berdosa, tapi dia kalau dia buat dapat pahala. Jadi kita ni hidup atas muka bumi, atas dunia ni nakkan pahala. Kalau pahala tak sikit sangat besok, kita tak pergi ke mana? Orang duduk syurga tinggi-tinggi tu, kita duduk syurga bawah-bawah tu. Kan? Kalau mujur dapat syurga. Kalau tak dapat syurga, macam mana? Macam ni musim-musim macam ni, musim-musim ujian ni, Covid ni. Boleh hancur iman kalau tak betul gaya. Kalau kita tak beriman kepada Allah Rasul, boleh hancur iman kita. Takut ke Covid tu, melampau-lampau takut sampai Allah tu kita dah tak nampak dah. Walhal Covid tu Tuhan dia adalah yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Tuhan pada Covid juga. Jadi kalau Covid tu, bolehkah Covid, mampukah Covid tu nak pergi masuk dalam badan orang sampai menyebabkan apa, kena pakai ventilator lah, sampai menyebabkan tercungak-cungak sakit lah sampai itu. Macam-macam lah kita dengar hari-hari lah. Dengar saya pun kadang-kadang kita takut juga, dengar ngeri dengar cerita orang yang kena Covid tu. Jadi mampukah Covid tu buat sendiri? Covid ni juga makhluk. Kalau bukan atas perintah Tuhan, maka tak jadi apa dia. Masuklah dalam badan apa pun, tak jadi apa. Tapi kenapa jadi begitu? Siapa punya kerja? Sebab tu dulu saya sebut awal kuliah. Setiap yang bergerak atas alam ini, semua dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Semua dengan izin Tuhan. Kalau tanpa izin Tuhan, apa benda pun takkan bergerak. Jadi kita kena ingat, kita bergerak ni pun, hidup kita ni pun sebab Allah Ta'ala. Allah yang menghidupkan kita, bukan kita. Tapi jangan dipikir akal logik lah. Ni macam mana kita dah cakap ni? Aku tunggu kau mati. Suruh orang hidup tanya, bang, kemarin kau cakap kau yang gerak sekarang? Macam itu. So kita tak boleh. Ini tujuan kita nak belajar. Bila kita belajar, kita kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, kita tahulah semua tuntutan yang Allah perintah tu semua balik kepada Allah balik. Ini kenapa nama fiqh, kenapa nama tauhid, kenapa nama tasawuf. So dekat sini yang kita nak kena belajar. So jadi dalam hak yang 5 ni ada 3 bahagian. Saya dah cuba, saya dah asing kan nak bagi mudah. Sebenarnya tak payah asing, tak apa, tapi nak bagi senang. Saya kalau boleh mengaji musim ni ngaji, saya kalau boleh saya nak fikir macam mana nak buat bagi mudah. So yang mana yang mengaji dia tengok, oh nampak dah. Sebelum dia pun tahu Allah wajib, semua orang tahu Ustaz. Sunat pun kami pun tahu. Memanglah kamu tahu. Tapi saya nak bagi mudah faham. Nak faham perintah. Betul dia nama dia hukum 5 ahkamul khamsah ni. Dia hukum at-taklifi ni nama dia. Perintah dan tegahan serta pilihan. Semalam kita dah bincang dah semalam. Saya dah tunjuk dah carta tu macam mana. Mana yang perintah? 2. Wajib dengan sunat. Mana yang tegah? 2. Haram dengan makruh. Mana yang pilihan? Harus. Ada 5 semua. So benda tu nak bagi jelas, bagi nampak. Sebelum ni tak nampak. Kan tu yang jadi sunat bila buat apa ni, sunat tarawih tu, dia nak buat 6, dia nak buat 8 je. Dia kata sunat tarawih tu. Dah kita cakap dah yang 8 ni, tak tahulah siapa yang buat 8 kan. Dia kata Nabi buat 8. Betul lah. Tapi siapa yang mulakan yang buat 20 ni? Omar. Kan Nabi dah sebut, sahabat aku macam bintang. Kamu ikutlah mana satu pun kata Nabi, kamu akan selamat. Jadi Omar, bila Omar tu sahabat Nabi, Omar ni antara sahabat, antara salah seorang Khalifah Ar-Rashidin yang hebat. Jadi disusun balik, nak mudahkan kita belakang hari ni. Kalau ni ikut Nabi, kita tak lalu. Tak larat kita nak buat 8 kerang, buat sebelah, balik kerang, nak kena sembahyang habis subuh. So disusun bagi cantik 20. Okey, Imam Syafi'i ikut apa yang Omar buat. Maka datang Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tak silap saya 40 rakaat dia. Lepas tu mazhab Hanafi dia sembahyang dia laju. Macam 20 kita dia sembahyang 40 tu. Dia bukan Datuk Madinah. Zoom siap. Datang oleh Imam Malik, kalau tak silap 36 rakaat. 36 rakaat, Imam Malik, mazhab Maliki, sembahyang tarawih. Semua ada berselang-seli dengan selawat dan sebagainya. Mari pula pokok-pokok hak baru ni, tak ada selawat, tak payah selawat, terus je. Sampai orang masjid takut nak selawat, takut ke tu, nak marah tu. Ni bid'ah, takut ke bid'ah tu. Selawat pun bid'ah tak tahulah. Begitu. So jadi
Jelas. Macam tu. Nak bagi faham. Ni cerita ni nak bagi faham. Nak jadi tok pakih. Pekoh ni faham. Kena faham dulu baru boleh beramal. So bila dah nampak dah, okey, dah nampak dah sekarang ni. Perintah, larangan, pilihan. Itu taklifi. Tu kita dah satu dah. Okey, boleh nampak tak macam tu? Nampak tak? Ngantuk Ustaz. Tak apalah. Kita ni mengaji adik-beradik. Buatlah apa pun, saya tak adalah kisah. Kan? Tak ada nak marah-marah. Jangan ingatlah marah-marah. Waktu marah kita marah. Waktu tegas kita tegas. Marah tu tanda kita sayang, bukan kita benci. Kalau benci tu saya tak mengajar, dah lantak lah koma. Tutup senang, rehat senang. Malam-malam tiba benda lain macam Quran je. Tapi teringat juga. Kalau nak buat ibadat pun dengan jahilnya macam mana? Nak ibadat kena tahu. Ni bulan puasa ni. Bolehlah cerita, bolehlah panggil lah ustaz benda cerita tentang kelebihan puasa. Ni ilmu tak faham. Dia cerita pasal puasa macam ni. Setiap tahun itulah dia ulangnya. Ni 10 hari pertama, ustaz ni akan cerita bab ni. Masuk 10 hari kedua, cerita kelebihan ni. Masuk 10 hari yang ketiga, cerita pasal ni pula, pasal apa, Lailatul Qadar pula. Tapi ilmu tak faham situlah. Tanya hukum taklifi tak tahu, hukum itu tak tahu, tauhid tak tahu, tasawuf tak tahu, ihsan tak reti, segala tok mana nenek semua tak tahu. Tapi dia dengar cerita nak macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Macam mana nak berdepan dengan ibadat? Sedangkan ibadat ni kena faham, kena fakih dulu, kena reti dulu baru boleh beramal. Ini dah yang kita nak mengaji ni dulu. Lepas tu saya tak nak kisah, nak cerita apa ceritalah. Kita nak fokus dekat ni dulu, ilmu ni penting. Kalau dah alim dah tak apa. Okey. So yang tu yang bahagian yang kita semalam yang kita dah sentuh semalam tu tentang malam ni sentuh lagi nak peringat balik. Kalau saya laju-laju kan lupa pula. Okey, kemudian yang satu lagi tu dipecah kepada wadi'i. Wadi'i ni ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni di belakang dia bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Macam tu. Allah ada di sebutan-sebutan maknanya mencerita tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Macam Nabi Muhammad Rasulullah. Baik. Yang mengandungi apa? Wada'i ni. Yang mengandungi pengertian bahawa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya. Yang ni kita akan pergi one by one nanti. Wada'i ni. Yang dia kalau nak sebut malam ni saya sebutlah. Dia ada 5 kita ada sebut tu. Kalau yang wadi'i tu nanti untuk maklumat tu nanti dia ada halangan dia. Dia ada syarat dia. Dia ada syarat, sebab, halangan manik, dia panggil manik manik halangan tu. Kemudian sah batal dia. Tu ada 5 dalam wadi'i ni. Nanti kita belajar macam mana kita nak belajar. Cuma lah ni saya nak fokus kepada hukum syarak dulu. So jadi kita sebut dulu. Nanti habis taklifi kita akan continue dengan wada'i pula. Baru kita nampak barulah rukun Islam yang 5 tu cantik lah. Kita boleh susun macam ni sebenarnya. Jadi nak ajar anak-anak pun boleh dah besok. Nak ajar kawan-kawan pun boleh. Nak tahu budak kita buat program siapa jadi motivator ke apa ke. Tak adalah merapu pakai otak semua. Cerita hukum ni. Jelas. Tujuan kita mengaji ni hukum ni nak bagi faham. Nak bagi faham. Jadi yang saya ngajar ni pun very basic. Tak adalah tinggi-tinggi nak raya-raya, tak ada. Ni cerita yang asas dulu. So jadi yang ni tengok balik dalam slide-slide ni macam mana kita akan pergi depan dia satu-satu balik wallahu alam. Alhamdulillah. Baru cakap sekejap tengok jam dah kat sebelah dah. Tapi tak apalah. Yang mana yang sempat baca Quran tu bacalah sehari 1 juzuk. 30 hari 30 juz. InsyaAllah habis. Siapa yang rajin lagi buat 2 kali ulang, 3 kali ulang. Yang tak boleh baca Quran macam mana? Tak boleh baca Quran, bacalah apa yang boleh. Selawat banyak-banyak ke. Itu yang mampu pun. Dah tak boleh baca Quran buat macam mana? Nak paksa macam mana? Dah tak boleh. Kalau boleh cubalah merangkak. Jangan duk paksa nak habis juga. Baca takat mana mampu. Nanti salah habis kan? Baca takat mana yang mampu dulu. So baik, so jadi kita dah mula faham. Yang ni fiqh. Fiqh tu faham. Kita dah mula faham apa itu hukum 5. Yang dikatakan ahkamul khamsah. Saya ulang-ulang ni bukan apa, nak bagi bila ulang ni dia akan teringat. Daripada tak reti sebut, dia reti sebut.
Ni kan kawan pun ramai duk telefon saya, mesej saya kan. Ustaz, tahu dah. Kalau nak tanya pun boleh. Ada yang berani macam tu. Dia challenge lagi. Ustaz nak tanya saya pun boleh. Bagus. Saya memang sukalah kalau kamu dah faham. Kan? Daripada kamu dulu jahil langsung. Kan? Tiba sekarang ni dah alhamdulillah. Dengan cara macam ni pun orang marah kita pun. Orang marah macam ni kuliah pun. Tapi yang mana yang ikut ni dia kan faham. Dia kan faham macam mana nak pergi mengaji agama ni. Tu kata hukum. Jadi nak jadi fiqh ni faham. Jadi bila kita faham fiqh ni yang akamul khamsah ni ada 5 hukum. Dia berarti pada setiap masa, setiap waktu, setiap ketika. Walau di mana sekalipun kita berada. Dan dalam keadaan apa sekalipun. Di mana tak kisah. Naik atas kereta terbang ke, dalam kapal ke, di darat ke. Dalam keadaan senang, susah macam sekarang ni, dalam keadaan kuarantina. Kena kurung kat rumah. Lockdown, stay at home. Dalam apa saja. Tu nak cerita. Di mana saja. Sebab dia tidak berlalu masa tu melengkar ada waktu dia. Yang Allah kata wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguhnya manusia itu rugi. Jadi kita apa keadaan pun kita pasti akan berada di salah satu daripada hukum 5. Sama ada kita duduk waktu wajib. Contohnya masuk waktu solat zuhur. Apa hukum dia? Jatuh wajib di atas kita. Selagi tak tunai yang solat tu duk tertanggung waktu wajib tu. Pergi selesai sembahyang, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis terangkat hukum wajib tu. Habis tu masuk waktu hukum pula. Ada hukum lain pula. Sama ada duduk waktu sunat pula. Waktu haram. Duduk dalam keadaan haram. Mungkin dia buat kerja haram, maka nama dia duduk dalam benda yang haram. Ataupun makrah. Ataupun ketika dia mandi. Ataupun nak pergi nak tidur. Harus. Jadi setiap hari tu tak boleh lari. Kita tertakluk di dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah dalam waktu apa pun. Contohnya kita dah habis dah solat ni macam ni malam ni. Dah habis dah. Dah habis dah selesai solat tarawih tadi. Tadi solat tarawih berapa rakaat? Tak apalah Ustaz, buat 8 dululah. Tak apalah solat malam dah tak lalu Ustaz, nak buat 20. Pengsan jadi imam ni. Kan? Yang perlu tu imam bukan makmum. Makmum okey je kat belakang. Makmum buka aircon makin kuat lagi. Nak tolong, nak support tu imam kat depan tu. Kan? Habis qul ya qul hu. Okey, cantik, boleh dah. Nak baca surah panjang tak ingat. Kan? Sekarang dah baca apa ni? Qul ya tu ulang-ulang. Qul ya tu tak habis-habis lagi. Pun kacau juga tu. So jadi waktu ni tertakluk. Kita duduk dalam waktu tu, tak boleh lari ke mana. Sebab itulah bahawa hukum ini mengawal kita. Tujuan Allah letakkan hukum kat kita ni tadi nak mengawal kita. Dan nak menentukan sama ada kita ni sedang berhadapan dengan perintah atau larangan Allah. Mana waktu wajib? Kat mana yang wajib? Mana yang wajib? Mana yang sunat? Mana yang makruh? Mana yang harus? Harus tu pilihan lah. Harus tu dia tak ada isu. Dia boleh pilih. Tidur tu wajib ke harus? Tidur. Kalau kata tidak wajib, tak tidur berdosa tak? Tak tidur berdosa tak? Tak tak. Maka harus. Mandi? Kalau tak mandi berdosa tak? Tak. Makan? Kalau tak makan berdosa tak? Tak. Ada orang tak makan pada hidup. Hidup bukan sebab tak makan, bukan sebab dia makan. Tak makan pun hidup. Yang Nabi cerita tentang besok akhir zaman kita ni. Datangnya Dajjal apa semua itu ini. Makanan dah tak ada. Berebut-rebut nak makan. Macam dekat Amerika sekarang ni. Dia ada food bank dia. Food bank tak larat nak support dah. Orang Amerika tinggal lagi teruk daripada kita. Ada bank makanan lagi. Kata dia hebat. So jadi ketika tu Nabi kata orang yang bertasbih, yang memuji Allah, makanannya adalah tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Takbir. Dia nak tasbih, tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu makanan bagi orang yang beriman. Sebab kenyang tu duduk pada Allah, bukan kenyang duduk pada makanan. Kalau kita pegang bahawasanya sifat makanan tu bagi bekas, boleh mengenyangkan, maka sesat kita. Jadi syirik, mana kuasa Tuhan kat situ?
Walaupun kita dahaga, minum air hilang dahaga. Memang air tu pada adat dia macam tu. Pada adat air menghilangkan dahaga, tapi pada syarak tidak. Sifat air memang macam itu. Tapi yang mengenyang tu, yang menghilangkan dahaga tu bukannya air atau makanan, tapi Allah. Tu nanti bab tahib pula kita belajar. So jadi sama juga dengan yang ni yang kita nak belajar malam ni tentang hukum 5 ni, nak faham. Kita ni duduk dalam waktu apa? Jadi kalau waktu kita tidur malam, masa tu waktu apa kita panggil? Harus kita tidur. Maka kita tidur, harus. Tapi itu pun nak dapat pahala tidur, Nabi sebut tak? Nabi ajar pula sebelum tidur ni hendaklah baca ini, baca 3 qul, baca bismillah 21 kali nak tidur. Baca tu buat doa ni, baca doa tidur. Kan? Jadi ada pula dapat pahala pula tengah tidur tu. Walaupun hukum dia tu harus tidur, tapi dapat pahala. Sama juga dengan mandi. Kalau mandi macam cowboy tu mandi tu tak dapat apa. Tapi kalau mandi macam kita bincang pada awal-awal kuliah tu tentang taharah, dapat pahala pula. Tutup aurat, jaga aurat ketika mandi tu. Semua benda-benda macam tu. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, baca doa, ambil uduk, keluar lagi. Macam-macam benda-benda yang mendatangkan pahala kepada kita kalau kita follow. So jadi, suatu hari, satu malam, 24 jam masa berputar-putar itu, kita sebenarnya berada di dalam salah satu daripada 5 hukum ni. Tak boleh lari. Sebab kalau kita keluar pada hukum, tak boleh keluar. Dia ada hukum dia. Kalau tak keluar, nak pergi ke mana? Makruh, haram. Pergi buat kerja haram contohnya. Pergi buat maksiat. Masa tu dia duduk dalam masa haram. 3 jam. Duduk kedai, duduk main snooker tu. Atau ada buat maksiat tempat lain lah. 3 jam mengumpat orang. Mengumpat orang, rimbah. Maka dia duduk dalam waktu haram masa tu. 3 jam tu. Tu yang kata bila kufur maksiat ni. Duduk dalam haram tu, dia duduk dalam tempat kufur dengan maksiat dah. Maka bila nak semayang, kena tobat balik. Kena syahadah balik. Islamkan balik diri dia tu. Pasal dia duduk dalam kufur maksiat dah. Tu. So jadi 5 ni yang kita nak faham pun. Jadi benda-benda macam ni kita nak kena mengaji. Ni saya nak cerita ringkas-ringkas je. Bagi faham je. So jadi tujuan hukum yang Allah letakkan hukum ni sebab Allah nak kawal kita. Sebab dulu kita dah berjanji dengan Tuhan. Adakah aku ni Tuhan kamu? Allah tanya. Ya, kita jawab. Syahidana. Kami bersaksi engkau Tuhan kami. Kita dah janji dengan Allah. Maka Allah kata aku akan hantar kamu ke dunia ni untuk diuji atas apa yang aku berjanji dengan aku ni. Maka Allah tentakkan hukum pula. Maka hukum dia tu ada 2. Perintah dengan larangan. Satu lagi haruslah. Yang berat tu yang perintah larangan tu, yang harus tu pilihan. Macam nak mandi, benda-benda yang tak berat tu pilihan. Buat boleh, tak buat pun boleh. Tu. So, jadi ada 5 kat sini. Boleh faham tak macam ni? Kita ringkas-ringkas. Tak apa, tu dalam slide tu ada. Tengok, baca ulang-ulang kali banyak. Sebab tu saya sebut kat situ, pada setiap masa, setiap waktu, setiap ketika. Walau di mana sekalipun kita berada dan dalam keadaan apa sekalipun, kita pasti akan berada di salah satu daripada hukum 5 tu. Sama ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tak ada waktu kita terlepas daripada hukum. Maka di ketika hukum tu lah kita nak 2 benda yang kita nak sangat. Kita nak, kalau boleh, setiap waktu dan ketika kita nak duduk pada tempat mana. Yang wajib tu dah tentu dah. Yang sunat tu. Maknanya waktu sunat tu yang paling banyak. Waktu wajib tu waktu mana wajib? Macam puasa ni wajib lah. Tapi waktu-waktu lain, hari-hari biasa, waktu wajib tu waktu solat. Tu yang waktu wajib. Habis solat, habislah waktu wajib tu. Tinggal waktu apa pula baki dia. Tinggal 4 hukum lagi. Tinggal sunat, haram, harus, makruh. Nak duduk kat mana pula? Maka kita ambil tempat yang sunat tu. Maka kita buat semua ibadat kita. Kerja kita, niaga kita, cari makan kita, pergi jadi kerja government ke apa ke. Duduk tempat yang mendatangkan pahala tu. Jadi di sini cara kita nak faham, macam ni nak mendapatkan pahala. Maknanya ada setengah orang dia relax lah. Tapi dia faham hukum. Dia sentiasa ingat kepada Allah dia buat kerja. Ingat kepada Allah tu pahala dah. Yang dosa ni ingat pada maksiat, ingat pada dunia. Tu dosa. Bila ingat daripada Tuhan tu, maka iblis pun masuk lah. Okey, ni yang pertama dulu. So kita ringkas-ringkas je lah, kita bagi faham. Saya pun tak nak berat, cuma benda-benda macam ni, malam-malam macam ni kita nak bagi jelas je. Bagi nampak tu, insyaAllah nanti kita dah nampak jalan ya. InsyaAllah dia mudah kita nak beramal nanti. Baik, Allah Alam. Alhamdulillah. Sekali lagi kita pergi kepada satu ubudiah pula kita kepada Tuhan. Macam mana dalam mengamalkan akan hukum ni.
Jadi bila kita nak mengamalkan hukum-hukum Tuhan ni, kita kena tahu dulu yang ahkamul khamsah tadi dengan hukum wadi'i tu. Jadi bila kita faham hukum tu macam ni nak buat, senang kita kawal diri kita. Sampai masuk waktu solat kita tahu apa nak buat dah. So kita faham hukum. Lepas waktu solat kita nak buat apa? Kita faham sunat pula. So kita banyakkan solat sunat, zikir lepas solat. Lepas tu amalan-amalan lain, zikir waktu-waktu lain, kita ambil waktu tu. Kan? Waktu tu mendatangkan pahala bagi kita. Sunat ni macam aksesori lah Allah bagi kita. Di akhirat besok orang yang banyak sunat ni, hak wajib tu hak tentu dah. Hak wajib tu hak Allah. Kena ingat hak wajib tu hak Allah. Hak sunat tu hak kita. Hak wajib hak Allah kena tunai. Ni bulan Ramadan ni. Pasal Allah puasa bulan Ramadan ni, Allah kata kepada malaikat, kamu tak payah bagi, aku akan bagi. Pasal hak Tuhan. Jadi kita buat yang Tuhan perintah. Tuhan suka kat kita kalau kita buat hak dia. Dia sangat-sangat kasih kat kita kalau kita buat. Jadi bila hak wajib hak Allah, hak kita macam mana? Hak sunat tu hak kita. Hak kena buat. Hak tu kita kena buat. Yang ni atas siapa hendakkan kebajikan banyak, pahala banyak, dia beramal yang sunat. Buat saja macam-macam daripada lepas waktu solat subuh tu nak sampai zuhur tu, waktu tu gunakan ruang waktu tu. Ni pergi buat maksiat buat apa? Buat benda makruh tak dapat edah. Melepak nganga kedai kopi tu walaupun tak kata orang. Sambil duduk merokok tu, malah pada muka. Kedai kopi tak payah, duduk kat rumah. Okey. So jadi macam mana kita nak faham? Kita tengok ini. Apa kata Ibn Atha'illah? Ibn Atha' ni adalah orang Qahirah, orang Masriah, orang Mesir. Dia ni pengarang kitab hikam. Jadi dia kata apa dalam kata-kata hikam itu? Orang lalai memulai harinya dengan memikirkan apa yang harus dia kerjakan. Sementara orang yang berakal merenungkan apa yang akan Tuhan lakukan terhadapnya. Waktu beza jauh sangat. Orang lalai ni dia duk fikir, bangun pagi pergi kerja, apa yang nak buat hari ni? Okey, kita panggil meeting. Kita nak berniaga apa lagi lepas ni? Ni, macam COVID ni. Dah kena kurung habis semua, tak tahu nak buat apa. Mari kita bincang. Kita pun buatlah grup. Salah tak? Tak salah. Tapi jangan leka. Jangan bergantung dengan benda tu. Kita buat apa pun kumpulan apa pun nak buat. Nak buat apa nama ni, grup online ke apa semua kan? Boleh buat. Tapi kena ada akal. Maknanya kena fikir sama apa Tuhan nak buat kat aku ni. Kenapa Tuhan jadikan musim COVID ni? Kurung aku kat rumah ni. Apa Tuhan nak buat aku ni? Contohlah musim ni. Jadi orang berakal. Jadi kita orang berakal yang mana? Kita bincang kemarin dalam bahagian tauhid. Kita pergi pada tauhid sekejap. Orang berakal ialah orang yang ada syarak di sisi dia. Syarak? Apa syarak? Inilah hukum. Hukum hakam ni ada pada akal tu. So akal tu dikawal oleh syarak. Orang berakal ni. So dia buat kerja, dia fikir tentang hukum hakam tu dulu, tentang halal haram semua dia akan fikir dulu. Jadi dia fikir apa Tuhan nak buat kat dia ni. Tu yang dia paling takut sekali. Tuhan uji dia, Tuhan itu semua dia kan dia fikir sementara tu. Kita tak, orang lalai ni lain. Dia nak fikir apa yang dia nak buat ya. Jadi kalau kita tengok balik, pada hakikatnya siapakah yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia? Sungguhnya Allah lah yang Maha Pengatur. Allah susun kehidupan kita. Kita ni jadi macam pelakon. Dia ada skrip dah kita kena buat. Apa nak buat hari ni, apa nak bercakap. Even kita nak bercakap ni pun Tuhan dah tentulah. Malah ni kamu nak bercakap macam ni. Malah ni kamu dah buat macam ni. Tuhan ada pilihan kita dah pula. Nak buat baik tu jahat. Buat baik jahat tu pilihan kita. Yang nak cakap tu kita, yang Allah dah takdir dah kita. Nak cakap ni 10 tahun lagi dah ada siap dah. Itulah Tuhan susun kita. So siapa yang pilih jalan yang baik, ihdinas siratal mustaqim, maka dia akan berada di jalan yang baik. Jadi apakah hukum sentiasa ingat kepada Allah? Hukumnya wajib. Kena ingat kepada Allah. Bila lupa kepada Allah, kita bukan lagi ingat kepada Allah. Dia takut jadi syirik. Takut kita lalai tu. Bila kita lupa kepada Allah, dia datang perangai syaitan kat kita. Dia mula nak maki hamun orang. Dia nak kata kat orang. Tambah yang ikut dalam FB tu. Kan ada agama setengah tu. Dia bahasa dia cakap, dia maki hamun orang selamba je. Kita ni jangan downgradekan orang. Kita kadang-kadang kita jangan downgradekan manusia ni, siapa pun. Kita tak tahu hati perut orang macam mana. Kan? Jadi kita mengata sini, benda tu salah sebenarnya. Baik kita berdiam daripada gatal tangan duk tekan, duk jawab juga tu. Tak macam-macam dalam tu. Jadi macam dia tak ada agama lah kalau tengok dalam tu.
Kemudian konsep pengambilan diri kepada Allah ni macam mana? Sentiasa memandang kepada Allah dengan pandangan mata hati, iaitu dengan ainul basirah. Bahawa Allah lah segala-galanya dan tiadalah makhluk di situ. Jadi bila kita duduk dalam hukum Allah ni, kita nak yang mana? Kita nak ambil yang dua tu. Yang dua di atas tu, perintah tu, kita nak praktiskan yang wajib dan yang sunat. Kemudian menjaga diri. Kena jadi orang bertakwa. Apa dia orang bertakwa? Dia pelihara diri dia daripada jatuh dalam dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Itu orang-orang muttaqin. Orang yang bertakwa. Ini tak boleh dia tahu dah. Ni benda ni tegahan. Aku ni, dia kena kata gini, aku ni duduk dalam hukum Tuhan. Satu perintah, satu tegah. Dia faham dua benda tu je. Senang dia nak uruskan kehidupan dia. Yang ni tak boleh, tak boleh, ni tak boleh. Ni salah ni, Allah tak bagi ni. Ni benda makruh ni buat apa? Buat. Benda makruh kalau buat, tak dapat pahala. Baik kita tinggal, jangan buat. Macam tu. Merokok contohnya kan. Dah tahu dah. Kalau isap tak dapat apa. Saya dapat dosa lagi. Tu tinggal. Dapat pahala. Sebab kan nak ketagih nak isap tu tinggal, sabar atas ketagihan tu, mungkin dapat pahala. Itu begitu contoh dia. So jadi, ini kita nak duduk. Maknanya di samping kita beramal, mengaji tentang ilmu fiqh ni, kita kena letak kedudukan kita tu dengan Allah. Mana kita sentiasa memandang kepada Allah. Mana kekuasaan Tuhan tu. Bukan nak tengok maksud saya tengok zat Tuhan. Tak. Memandang kepada kekuasaan dia. Kita bukan kenal. Nak tengok zat dia tak nampak. Tu kita diperintah supaya belajar tentang sifat dia. Tengok alam ni. Sebab tu dalil bagi wujudnya Allah itu baharu alam ini. Kita nampak alam ni, tengok macam mana Tuhan jadi. Hari ni macam-macam kita tengok gambar Mak Saleh orang putih tunjuk. Tentang apa ni, langit, tentang ozon yang dah tertutup lubang dia. Jadi cantik balik tidak dan nipis dan nak terbuka dah lubang-lubang ozon tu. Alam dah cantik, dah indah sangat dah. Mana lepas ni bila kita dimerdekakan nanti, kita mendapat menghidu udara yang sangat indah, yang sangat cantik kan. Sebab dia dah dibersihkan, disucikan. Itu cara Tuhan nak suci. Kita tak nampak. Kalau kita positifkan ilmu otak kita nampak macam mana indahnya. Itulah kata rahmat bagi orang mukmin tu. Ni. So jadi kita sentiasalah kita kena latih hati kita tu sentiasa ingat kepada Allah. Kalau orang lain tak nak, biar je lah. Kita kira kita dulu. Kita mengaji kita dulu. Baik, wallahualam. Baik, so kita ke 1-2 slide lagi sebelum kita kuliah kita berakhir malam ni. Sekejap ya, nak sampai dah sejam dah. So saya nak ringkas je. Sejam tu cukup lah. Nanti nak tidur balik, nak rehat-rehat sikit. Esok pagi nak sahur lagi. Kita ni maklumlah orang mubtadi ni memang banyak masalah. Bila kita tak duduk dalam hukum Tuhan, kita jadi serabut. Hidup kita jadi serabut. Serabut gila kata orang. Tapi kalau tengok orang-orang alim ulama tu, kita tengok dia kenapa dia relax je, sebab dia faham hukum. Dia tahu waktu ni nak buat apa, waktu ni nak buat apa. Kita lain pada waktu solat wajib tu, dah jadi orang kata, dah cacor dah jadi. Lain daripada yang waktu wajib tu. Kita tak nampak waktu sunat yang banyak tu untuk kita gunakan mencari amal kebajikan kita terbiar masa berlalu gitu. Itu yang Allah kata demi masa manusia tu rugi. Dia ingat dia bangga kan. Dia berjaya dalam hidup. Meniaga hebat. Jual kuih. Ni musim jual kuih ni. Tengok dalam WhatsApp. Siang malam pagi petang. Lepas kuliah je kuih pun masuk lah. Pandai yang buat tu kuih tu pun. Promote kuih lah. Tak salah. Buat je lah. Kuih nak raya ni. Tak macam selalu boleh beli kuih raya. Ni kuih raya nak order. Sampai ke rumah, hak kuih hak cantik tu jadi tepung lah. So jadi kita tengok pula apa tujuan kita beribadat dan bekerja. Jadi kita nak ambil masa tu, masa yang Allah bagi ni, bila kita bekerja atau beribadat, kita nak didik diri kita ni bekerja dan beribadat dengan mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah dan Rasul. Itu niat kita tu. Kemudian, yang kedua ni yang penting, mematuhi perintahnya yang wajib dan yang sunat. Menjauhi yang haram dan yang makruh serta memilih di antara yang harus, yang mubah. Ni duduk kat situ. Duduk dalam mana? Dalam tempat masa kita beribadat dan kita bekerja ni. Ni waktu ni penting.
waktu ni. Jadi kita dah tahu dah. Okey, sekarang kita kat rumah. Kita kerja dengan company. Company kata kerja work at home di rumah. Jam kerja sama. Masuk pukul 9, habis pukul 5. Boleh ngelak tak? Mestilah boleh ngelak di rumah. Siapa nampak? Tapi bila kata ikhlas tu kita dah kerja, kita nak buat kerja ke tak? Kalau kerja di rumah ni biasanya ngadat laptop lah ataupun komputer lah. Jadi dalam mematuhi itu, nak buat kerja tu kita kena patuh perintah Tuhan. Masa wajib, mana masa wajib? Pergi buat masa wajib. Kalau solat lah kita senang sebut lah. Solat. Ataupun suami isteri yang bersama waktu malam, bangun pagi, maka kena mandi wajib. Hak wajib. Tengok hak wajib tu dekat mana. Tu hak wajib. Yang sunat lah yang mana? Tapi pada wajib juga ada sunat. Contohnya solat. Dalam solat tu ada sunat. Ada sunat ab'as, ada sunat hay'ah. Dan ada makruh dalam tu. Dan ada haram pula dalam solat tu. Makan. Asalnya halal. Tapi ketika dalam solat, jadi haram bila makan. Kat mana pula? Jadi dalam itu contoh dia. Sebenarnya dia related among each other. Dekat berkait dengan ni, kait dengan ni. Bila kita faham bab tu, memang kita rasa memang hukum ni Allah susun, tapi kena mengaji ya. Kalau tak mengaji bila pun tak kerti. So jadi tujuan beribadat ni nak mendapatkan apa? Nak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Pasal Allah janji nak bagi. Semayang berjemaah contohnya 27 pahala atau bagi. Macam mana pahala wallahualam. Nabi pun sebut. Tapi kita tak bolehlah kejar pahala tu. Kita buat kerana Allah. Kita tahu, tapi kita tak nak letakkan sebabkan pahala Tuhan bagi itu. Takut nanti ibadat kita kerana pahala bukan kerana Allah. Kalau kita buat ibadat kerana Allah, kita akan dapat dua. Dapat Allah, dapat pahala. Tapi kalau buat kerja sebabkan nak dapat pahala tu, kita dapat pahala, Allah tak dapat. Kita nak yang mana? So kita nak Allah. Dapat Allah, dapatlah hak lain. Dan kita dapat Tuhan segala dunia ni. Apa kita nak lagi? Macam orang kerja dunia. Tu Tuhan kata kat dunia, wahai dunia, kalau hamba aku taat kepada aku, kamu serah diri kamu ke dia. Apa dia nak aku bagi. Tapi kalau hamba aku tu nak ke mu, dia hambat punggungmu tu, mu tinggal dia. Biar dia kerja. Itu yang kita jadi orang panggil hubud dunia ni bukan selesai pun, tak habis. Hari ni dah dapat untung dah. 20,000. Tak apa hati lagi, nak cari lagi 20,000. Tak dapat 40,000, nak cari lagi. Mana ada puas dengan dunia ni? Pasal dia lari. Dia tinggal kita. Kita dah kejar dia. Tapi kalau kita pandang balik kepada Allah, dunia tu kan datang menyerah. Bang, kamu nak apa lagi? Macam Nabi ketika bukit Jabal Nur tak silap saya di Mekah tu, tawarkan diri. Wahai Muhammad, mudah aku jadi mah. Nabi kata, aku nak buat apa ke kamu? Aku dah tuan kamu, aku nak apa lagi banyak dapat? Nak menunjukkan bahasanya zuhudnya, tawaduknya Nabi tu tak nak ke benda-benda dunia ni. Sebab dunia kena tinggal. Jadi kita tak boleh nak buat macam tu. Kita bukan pangkat Nabi. Jadi kita kena buat kerja. Cuma kita nak kena faham, dalam masa kita buat kerja ni, nak faham hukum ni yang 5 ni. Kita pergi office lah contoh. Duduk kat pejabat. Macam mana kita nak laksanakan 5 hukum? Hukum 5 ni. Masa wajib macam mana? Masuk pejabat pukul 8. Punch card je lebuh. Kedai kopi tu. Pergi punch kedai roti canai pula. Sejam kedai roti canai. Dah punch kedai roti canai pula. Dia tarik semua pukul 9. Baru masuk. 9 to 10 ni. Pergi tandas lah itu ini. Pukul 9.30 bodoh atas meja buat kerja. Ni dipanggil pencuri masa. Sebab kamu dibayar untuk pukul 8. Kenapa pukul 8 tak masuk lagi? Ni yang masalah kadang-kadang berlaku. Bila kita faham hukum, tak boleh. Ni waktu haram ni. Lepas tu setengah orang dia kerja. Dia datang lambat, dia balik lambat. Dia nak cukup juga waktu jam kerja tu. Dia nak bayar balik. Ada setengah orang macam tu. Saya jumpa banyak. Datang jumpa sangat. Dia sembang-sembangan. Dia kadang-kadang, tak boleh Ustaz. Ambil duit makan duit haram macam tu Ustaz. Tak baguslah. Kerja tak berkat. Setengah tu walaupun dia tak alim, tapi dia fikir bab halal haram tu. Setengah orang tak fikir. Dia cilok tu dia seronok lagi. Dia boleh ngelak ngulat tu. Dia yang datanglah pelanggan-pelanggan dia datang, makcik-makcik punya jauh. Mana tuan kita tu, dia tak masuk lagi. Dia ada hal apa, duk melepak kedai roti canai tu. Ni contoh lah. Jangan marah saya pula.
Ni yang berlaku selalu. So jadi bila kita faham bab hukum hakam ni, kita jaga tengah kerja kita, apa sajalah yang melibatkan benda 5 hukum ni. Walaupun kerja sendiri. Kerja sendiri pun kena ingat. Kerja sendiri pun ada waktu dia, kita kena jaga waktu tu. Kat mana wajibnya kalau kita jadi bos lah, contohnya dekat pejabat lah. Office kita tu ada 20 orang pekerja. Macam mana kita nak jaga? Kan? Lepas tu duduk dengan orang betina pula. Ada pula yang lawa-lawa sikit. Duk ngedat, duk ngulang jumpa yang tu saja. Dah haram pula. Dia banyak benda-benda nak kena faham dari segi hukum makan ni. Bila kita faham hukum ni, kita akan lama-lama Allah akan buka hidayah kat kita. Baru kita nampak haram macam ni, makruh macam ni, sunat macam ni, wajib macam ni. Ya Allah kata, patutlah aku jadi teruk sangat. Sebab jahil ke hukum tu. Lah ustaz dah pencen ustaz saya ni ustaz. Tak apalah, macam mana nak buat. Dulu sibuk dengan dunia. So kurangnya sebelum mati ni, biar kita duduk, kita faham hukum Tuhan. Bila kita mati tu bawa hukum Tuhan ke dalam alam kubur tu. Kita faham apa yang kita mengaji ni. Itu yang kadang kita, bila kita mengaji lagi seronok. Bukan seronok apa? Nikmat pekah tu. Jadi pakih tu. Nikmat faham ke hukum, ke syarak Tuhan tu. Kita rasa kadang-kadang rasa nikmat tu, lazat tu. Bukan senang rasa lazat macam mana kita minum teh tarik tu. Macam mana kita buka puasa tu, lazatnya makan tu. Macam itulah berlaku bila kita mengaji agama ni. Dia bila rasa nikmat tu seronok, dia nak buat. Dia mengaji, dia buat. Dia mengaji, dia buat. Tanda berkat ilmu dia mengaji, dia akan praktikkan. Dia akan praktikkan ilmu tu. Macam ni. Dulu tak tahu. Alhamdulillah lah ustaz. Semenjak duduk dalam kuliah malam-malam ni pun kan. Nyawa duk marah kuliah ni. Tapi ramai suka. Ramai nak mengaji. Saya pun tak adalah nak larang pun, nak marah siapa, nak left pun kita tak ada larang. Nak masuk pun kita tak ada larang. Cuma tujuan kita tu nak mengajar mana yang patut mengajar. Sekurang-kurangnya daripada tak reti langsung, kita dah mula faham dah. Kita dah mula mendekati diri kita untuk menjadi orang yang faqih. Sebenarnya faqih ni tinggi, darjat dia macam Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Itu mazhab orang yang faqih. Tapi tak apalah kita sebut faqih kecil-kecil. Ya? Macam Mahdi lah. Mahdi tak datang lagi. Tapi yang datang dipanggil Mahdi kecil. Mahdi ni apa arti? Mahdi ni bapa petunjuk. Mahdi ni. Tapi sebelum datang Mahdi besok ni yang kecil-kecil ni, pendakwah ni, Mahdi juga. Tapi yang kecil-kecil lah. Macam tu. So kita pun macam tu juga. Kita buat dulu yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu. Sampai kita dah faham tu, kita mula praktiskan hukum hakam Allah Ta'ala tu. Maknanya, barulah kita orang yang menegakkan agama Allah. Sebab apa? Kita dah letak dah syarak tu di tempat paling tinggi. Letak syarak tu, hukum tu di tempat kita menjunjung hukum syarak tu. Kalau semualah kita ni reti hukum macam ni, Masya Allah, Malaysia ni rasanya hebat semua. Tak kira lah pemimpin sekarang ni ke, siapa sajalah asal orang Islam tu yang faham hukum hakam macam ni. Bayangkan apa akan jadi. Jadi tak ada lagi ribah mengumpat-ngumpat orang, tak ada lagi maki hamun orang, kutuk mengutuk, maki memaki. Kadang-kadang duduk dalam grup WhatsApp tu sakit hati je duduk. Kita duduk subahat dengan orang. Subahat dia sebab dia maki hamun orang, kita duduk kat situ, kita better left lah grup. Kalau grup macam tu kita tinggal mengarut ya. Sebab grup tu kerja dia buat maksiat. Kerana masuk video-video melucah-lucah dalam tu, so better don't lah. Kita pilih. Kan? Sebab kita kena ingat, Allah ni bila dia nak letakkan kita tempat yang mulia, tempat yang baik, dia letak kita tempat baik. Kalau dia hina kita, dia letak tempat tak elok. Tu hina lah tu. Tu cepat-cepat lari. Jangan duduk dalam grup tu. Walaupun kawan ke siapa cakap tu terang, minta maaf lah grup ni tak boleh duduk. Sebab banyak sangat maksiat. Cerita mengumpat kata orang itu ini, tu better don't. Bila kita faham, ni benda haram ni. Bukan benda, ini bukan sunat macam ni. Makruh pun bukan lah ni. Kau orang ni kata orang sana sini. So kita subahat, kita kena sekali. So begitu nah. So faham hukum dulu insya-Allah. Kita pelan-pelan belajar malam ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, untuk yang slide yang terakhir malam ni kan. Cukup dah, saya ingat ni pun sudah 35 dah. Iaitu tentang hukum 5 ni, ahkamul khamsah. So saya dah buat carta kat sini. Dalam carta ni apa benda yang kita nak belajar tentang hukum 5 ni. Jadi hukum 5 ni, pertama yang tadi, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu 5. Yang kita nak belajar benda tu dah letak di mana? Benda apa yang nak letak kepada tempat wajib, sunat, harus, sunat, haram, makruh, harus ni?
Iaitulah pada rukun Islam yang 5. Baru kita nak masuk ni. Jenuh nak masuk ke sini. Nak bagi faham dulu. Dah jadi tak pakih dah, bolehlah belajar sikit lagi. Okey. So jadi rukun Islam ada 5. Pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian solat. Kemudian puasa. Kemudian zakat. Kemudian haji. Sudah 5 rukun Islam. Rukun Islam yang 5 ni, yang kita nak letak di tempat tu. Dia nak letak tempat wajib dia, tempat sunat dia, tempat haram dia, tempat makruh dia, tempat harus dia. Tu yang kita nak kena belajar tu. Macam mana? Dia kata contohnya kita ambil lah simple lah. Solat lah. Wajib bila? Ada sunat tak? Ada. Ada haram tak? Ada. Ada makruh tak? Ada. Ada harus tak? Ada harus. Harus kat mana contoh? Solat atas kubur ke? Harus lah solat. Makruh macam mana? Ketika perut lapar, makanan terhidang lah. Tu. So, jadi, puasa sama juga. Wajib puasa benar Ramadan. Contohnya kan. Sunat. Sunat tu banyak. Sunnah. Haram pula macam mana? Orang yang haid. Contohnya nak solat, nak puasa tak boleh. Okay, itu baru. Jadi 5 ni. Kita akan pergi sesatu tengok. Begitu juga dengan wadi'iyah. Wadi'iyah pula nanti. Bagaimana nak melaksanakan hukum pula? Apa syarat dia pula nak melaksanakan syahadah, solat, puasa, zakat, haji? Oh, memang pening kepala lah mengaji macam ni. Itulah cerita dia sikit-sikit malam ni. Jadi, benda-benda macam ni, ini pun saya kira ni banyak ni. Ada orang mesej pada. Ni mengaji apa ni? Laju sangat ni. Banyak sangat slide. Boleh satu slide ceramah sejam. Boleh, tak ada hal. Tapi nak bagi mudah. Nama pun nak mempermudahkan. Nanti kata kau mudah pula. Nak bagi faham. Okay, kita pergi step 1, step 2 kan. Jadi ulang-ulang dengar dalam video tu. Dalam kita punya voicemail. Dalam kita punya yang kawan-kawan kita, sahabat kita yang tolong bantu saya balik buatkan video. So jadi yang dalam grup ni yang buat kerja ni semua lillahi ta'ala. Saya tak pernah suruh pun. Kamu buat video, kamu buat ni, tak ada pun. Cuma saya beritahu kita nak buat kuliah. Inilah hasil dia. Jadi yang mana ada kepakaran tu dia tolong bantu untuk menghasilkan video. Sebab apa? Sebab ada yang dah komplain. Berat lah nak download ni kan. So memang berat lah. Memang kalau handphone cak ayam ni pening kepala lah. Kejap terpanas handphone lah. So kita buat dalam bentuk video. So boleh tak payah simpan. Tekan linknya. Dia naik dalam link tu. So habis link habis. Tak lagi senang. So senang kita nak belajar sambil-sambil tu. So jadi ini paling asas. InsyaAllah. Bab ni saya tangguh dulu. Untuk malam esok. Sebab dia panjang cerita dia tentang ini. Tentang hukum 5 ni. Dalam carta yang mana saya bagi ni. Jadi insyaAllah. Jadi setakat ni dulu malam ni. Jadi mana yang terkurang. Jadi saya minta ampun dan maaf. Hingga berjumpa lagi semalam insyaAllah. So selamat puasa Ramadan. Dah niat lah semua. Dah niat dah. Nawaitu Sawmaruddin. Dan niat dah. Niat dulu nak sebelum kita tidur. Jangan lupa niat. Jadi bolehlah sama-sama lagi apa amalan-amalan malam ni. Tekat ni dulu. Kita ngaji. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.